Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar. Hari ini kita masih lagi di bab yang kedua iaitu dalam topik ekosistem, subtopik 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dengan persekitaran. Sebelum kita mengkaji saling bersandaran dan interaksi antara organisma dengan persekitaran, mari kita memahami beberapa istilah penting terlebih dahulu. Yang pertama ialah habitat. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Spesies. Spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Populasi. Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Community. Community. Community ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Ekosistem. Ekosistem ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain termasuk segala komponen bukan hidup seperti air, udara dan juga tanah. Okey, ini ialah gambar contoh habitat. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Jadi dalam gambar rajah ini, habitat ini ialah hutan. Seterusnya, spesies. Spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Saya bagi contoh 2 ekor rusa, satu jantan dan satu betina. Dua-dua bila berada di satu tempat, ia boleh membiak dan menghasilkan anak. Okey, seterusnya ialah populasi. Populasi ialah sekumpulan organisma iaitu 2 ekor rusa tadi yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Habitat tadi ialah hutan. Dalam hutan ini ada 2 ekor rusa. Kita panggil dia populasi. Community. Community ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Beberapa populasi itu seperti dalam gambar, ada populasi rusa dan juga ada populasi harimau. Ekosistem. Ekosistem ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain termasuk segala komponen bukan hidup seperti air, udara dan tanah. Okey, sebagai contoh, ekosistem dalam gambar ialah habitatnya hutan, dalamnya ada air, ada rusa, ada harimau. Dan bila dicampurkan semua, maka terjadilah ekosistem. Gambar rajah yang diambil dari buku teks menunjukkan ekosistem kolam. Dalam satu ekosistem ada beberapa spesies iaitu siput, berudu, katak. Katak mana katak? Ada berudu, katak tak ada. Okey, tak kisahlah. Ada serangga, sibur-sibur. Ada tumbuhan. Okey, kalau kita tengok ada pokok kiambang. Ada pokok kiambang dalam. Okey, jadi bila dicampurkan dengan air dan juga tanah dan juga pokok, ia menghasilkan ekosistem lah. Okey, seterusnya ialah keseimbangan ekosistem. Organisma dalam satu ekosistem saling bersandaran antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies. Organisma ini saling bersandaran dengan komponen-komponen bukan hidup dalam persekitaran seperti air, cahaya, udara dan juga tanah. Saling bersandaran yang wujud antara organisma dengan persekitaran secara semulajadi ini menghasilkan ekosistem yang seimbang. Satu ekosistem dikatakan seimbang jika organisma hidup dan komponen-komponennya dan komponen-komponen bukan hidup dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Okay, ini ialah aktiviti 2.3 dalam buku teks. Kita skip dulu aktiviti ini. Kita teruskan kepada kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Kawasan tropika menerima taburan hujan yang tinggi dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. Kawasan gurun mengalami cuaca panas dan kering yang melampau. Kawasan tundra pula mengalami musim sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat. Bagaimanakah hidupan menyesuaikan diri terhadap iklim di habitatnya di kawasan tropika, gurun dan juga tundra? Okey. Seterusnya ialah interaksi antara organisma. Interaksi antara organisma terdiri daripada simbiosis, mangsa-pemangsa dan persaingan. Simbiosis berlaku apabila dua atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain.
Simbiosis terdiri daripada mutualism, commensalism dan juga parasitism. Mutualism, interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua jenis organisma. Dalam gambar rajah kita boleh tengok ikan badut dan juga biuran. Biuran melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya. Ikan badut dapat membersihkan buran, memberi nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran. Contoh yang kedua ialah ulat dan juga alga. Liken merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Kulat membekalkan air dan mineral kepada alga. Alga pula berfotosintesis dan membekalkan makanan kepada kulat. Jadi mutualism ialah kedua-dua organisma dapat manfaat. Okey, contoh yang seterusnya ialah burung tiung dan juga kerbau. Burung tiung dapat makanan daripada kerbau dengan memakan kutu yang terlekat pada badan kerbau, manakala badan kerbau bebas daripada kutu. Seterusnya ialah komensalisme, interaksi antara dua organisma yang memberi manfaat kepada satu organisma sahaja tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisma yang satu lagi. Komensal merupakan organisma yang mendapat keuntungan. Contohnya ialah ikan jerung dan juga ikan remora. Ikan remora merupakan komensal, melekat kepada ikan jerung dan mendapat makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. Tetapi ikan jerung tidak mendapat apa-apa faedah daripada ikan remora. Contoh yang kedua, paku pakis langsui, iaitu komensal menumpang di celah-celah dahan pokok untuk mendapatkan cahaya matahari. Tetapi pokok itu tidak rugi apa-apa. Parasitisme, interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan atau merugikan organisma yang satu lagi. Parasit ialah organisma yang mendapat keuntungan, perumah ialah organisma yang dimudaratkan. Contoh dalam gambar rajah ialah cacing pita yang hidup di dalam usus manusia untuk menyerap nutrien. Dia mendapat nutrien manakala manusia tidak mendapat nutrien. Kutu menghisap darah manusia dan haiwan. Maksudnya kutu mendapat darah untuk makanannya, manakala manusia dan haiwan kehilangan darah akibat dimakan oleh kutu. Mangsa-pemangsa melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Mangsa ialah organisma yang dimakan oleh pemangsa. Pemangsa ialah organisma yang memburu organisma lain sebagai makanan. Gambar rajah contoh ialah harimau bintang dan kancil. Harimau bintang dan rusa. Harimau bintang ialah contoh dalam gambar rajah ialah contoh mangsa dan juga pemangsa. Persaingan berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad seperti cahaya, ruang, air, makanan dan juga pasangan. Gambar rajah menunjukkan persaingan untuk mendapatkan makanan, iaitu singa dan juga harimau bintang, dan persaingan untuk mendapatkan pasangan untuk membiak. Kawalan biologi. Kawalan biologi adalah satu kaedah yang menggunakan organisma, iaitu pemangsa semula jadi, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Burung hantu dipelihara di ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus. Bacillus thuringiensis digunakan untuk mengawal serangga perosak, iaitu kumbang tanduk di ladang kelapa sawit. Ikan gapi merupakan pemangsa kepada jentik-jentik di dalam kolam. Kumbang kura-kura makan afid, iaitu perosak tanaman. Itik diternak di sawah padi untuk makan perosak seperti siput dan juga serangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dan suatu ekosistem. Serangan penyakit, populasi haiwan dan tumbuhan menurun akibat diserang wabak penyakit. Sebagai contoh, penyakit sersema burung yang menular di kawasan ternakan ayam dan penyakit mozek tembakau di ladang tembakau. Kehadiran pemangsa. Saiz populasi sesuatu organisma hidup dipengaruhi oleh saiz populasi pemangsanya.
Sebagai contoh, saiz populasi kuda belang di ekosistem savanna berkurang dengan kehadiran pemangsanya seperti singa. Sumber makanan. Jika sumber makanan semakin berkurangan, haiwan-haiwan boleh diancam kepupusan. Sebagai contoh, panda bergantung pada sumber pokok buluh sebagai sumber makanan utamanya. Penerokaan kawasan hutan telah menyebabkan sumber makanan dan habitatnya musnah. Contoh lain ialah saiz populasi burung gagak di Malaysia meningkat disebabkan sisa makanan yang terlalu banyak. Perubahan cuaca. Kemarau yang berpanjangan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak subur serta meningkatkan risiko kebakaran hutan. Kesannya populasi tumbuhan dan haiwan menurun. Perubahan dalam ekosistem. Perubahan dalam ekosistem seperti kekurangan bekalan air, migrasi haiwan dan saiz suatu populasi yang menurun atau meningkat boleh mengganggu keseimbangan antara populasi. Contoh yang pertama, kekurangan bekalan air. Padi merupakan tanaman yang memerlukan air yang banyak. Sekiranya kemarau panjang berlaku, perubahan dalam ekosistem seperti ini akan mengganggu keseimbangan antara populasi yang ada di sawah padi. Siratan makanan akan terjejas disebabkan oleh populasi pengeluar iaitu padi berkurang. Contoh, migrasi. Ekosistem juga boleh berubah disebabkan oleh migrasi haiwan, iaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain akibat perubahan musim. Sebagai contoh, burung bangau kendi ataupun nama saintifiknya Bubulcus ibis yang berhijrah ke Kuala Gula, Perak dari bulan September hingga April setiap tahun. Kesannya bilangan serangga seperti belalang, cengkerik, labah-labah, lalat dan cacing tanah semakin berkurang kerana dimakan oleh burung-burung tersebut. Perubahan saiz populasi. Saiz satu populasi boleh menurun atau meningkat disebabkan oleh perubahan satu populasi yang lain. Sebagai contoh, kehadiran serangga perosak seperti kumbang dan beluncas mengakibatkan populasi tumbuhan menurun. Okay, seterusnya ialah latihan formatif 2.3 pada buku teks anda. Sila jawab semua. Salin balik dalam buku latihan. Okey, itu saja. Ada soalan boleh tanya dekat Telegram. Bye. Assalamualaikum.